تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dalam pengajian kita yang lepas, kita dah bincangkan tanakut, dia punya takrif secara tafsil dan secara dakik. Dan sebenarnya takrif tanakut tu kalau kita faham dengan tafsil macam minggu lepas, kalau betul-betul faham, dan kalau kita halusi takrif tu, maka perbahasan selepas takrif ni jadi mudah ataupun jadi penyokong. Kan perbahasan selepas ni kita akan bincangkan syarat berlaku tanakut, yang mana dalam matan bagi tahu kena ada 8 syarat. Kena ittifaq pada 8 perkara baru berlaku tanakut. Kan sebenarnya kalau kita faham takrif dengan tepat, maka syarat tu dia memang wajib ada, kita fikir sendiri. Kita boleh kesimpulkan sendiri. Syarat yang 8 tu memang wajib ada pun, tanpa kita baca syarat ni. Kan? Kalau dengan syarat, faham takrif dengan tepat. Jadi hari ni insya-Allah kita akan bincangkan 8 syarat tu, 8 ittifaq ataupun 8 persamaan yang kena wajib ada dalam dua qadiyah baru berlaku tanakut. Dan selepas tu kita akan bincangkan tanakut yang berlaku di antara qadiyah. Qadiyah ada beberapa qadiyah seperti kita bincangkan sebelum ni, macam dekat whiteboard. Kan qadiyah ada hamliah, kemudian ada syartiah. Ni saja nak ulang sebab takut lari ataupun takut tak ingat. Qadiyah ada hamliah, ada syartiah kan. Dan kita dah takrifkan sebelum ni. Kemudian setiap satu tu ada mujabah, ada salibah. Kan? Dan setiap mujabah dan salibah tu ada 3 yang di bawah tu. Ada syakhsiyah, mahsurah ataupun musawwarah, dan juga ada muhmalah. Dan mahsurah tu ada juz'iyah dan ada kulliyah. Taksim hamliah dan syartiah kepada mujabah dan salibah tu taksim dengan melihat kepada nisbah ataupun dengan melihat kepada isbat dan juga nafi kan. Sebelum ni kita dah bincang. Kemudian taksim kepada syakhsiyah, mahsurah dan muhmalah tu dengan melihat kepada maudhu'. Dengan melihat kepada maudhu' ataupun kepada muqaddam. Syartiah muqaddam, hamliah tu maudhu'. Jadi pada hamliah, kalau yang syakhsiyah tu, dia punya maudhu' tu kita tengok syakhsun, wahidun, juz'iyun. Kan? Kalau maudhu' tu syakhsun, seorang, ataupun juz'i, makna juz'i jadi syakhsiyah. Contoh Zaidun qa'imun. Jadi Zaidun tu maudhu'. Syakhsun Zaidun tu makna juz'i. Jadi Zaidun qa'imun syakhsiyah. Kemudian mahsurah, iaitu satu qadiyah yang dia punya maudhu' tu hamliah lah. Kalau hamliah tu dia punya maudhu' tu mahsurun, ataupun ada banyak afrad. Dia ada banyak afrad. Kemudian afrad tu dikepung. Mahsur tu kepung. Kepung tu dengan maksud kita habaq afrad tu semua ke sebahagian. Kalau sebahagian jadi juz'iyah. Kalau kesemua sekali jadi kulliyah. Kan? Dan disebut juga mahsurah dengan nama musawwarah.
musawwarah, disurkan. Qadiyah yang disurkan sebab ada sur. Sur tu apa? Sur tu lafzun yadullu ala kamiyati al-afrad. Satu lafaz yang menunjukkan kamiyah afrad, sama ada kullun ataupun ba'dun. Contoh sur kullun, kullu kan? Kullu insanin hayawanun. Kullu insanin hayawanun. Kullun tu lafzun yadullu ala kamiyatil afrad wahia al-kull. Kat situlah kat contoh tu. Kullu insanin hayawanun. Kullun tu sur dia panggil dalam mantik. Sebab dia menunjukkan bahawasanya afrad hayawan, afrad insan tu kesemua sekali. Contoh bagi juz'iyah, ba'du al-hayawani insanun. Jadi ba'dun tu sur. Jadi qadiyah kita ni ada sur. Sebab ada ba'dun. Ba'dun lafzun yadullu ala kamiyati al-afrad. Jadi ba'du al-hayawani insanun mahsurah dan juz'iyah sebab dia ba'dun, sebahagian. Jadi qadiyah mahsurah ni, qadiyah yang maudhu' dia tu rujuk kepada afrad. Rujuk kepada afrad. Maksudnya yang nak kita hukum adalah afrad. Maksudnya yang nak kita sifatkan dengan mahmul adalah afrad. Jadi kalau kita sebut kullu insanin hayawanun, maksud dia kullu afradin min makna al-insani hayawanun. Kullu insanin hayawanun maksud sebenar. Maksud sebenar kullu afradin min makna al-insani hayawanun. Setiap afrad daripada makna insan hayawan ataupun bersifat dengan sifat hayawan. Jadi Zaidun bersifat dengan sifat hayawan, Bakrun bersifat dengan sifat hayawan, dengan maksud ni lah, dengan maksud jismun namin hassasun. Jadi Zaidun berjisim dan membesar, namin, dan ada his, ada hawas khamsah. Ada hawas khams. Tu maksud kita dengan qadiyah mahsurah. Kan kullu insanin hayawanun ay kullu afradin min makna insanin hayawanun. Macam tu juga dengan juz'iyah ba'du al-hayawani insanun, dengan maksud sebenar ba'du al-afradi min makna al-hayawani insanun. Sebahagian daripada afrad bagi makna hayawan bersifat dengan sifat keinsanan. Maksudnya hayawan tu banyak afrad kan? Gajah ini, kucing ini, Zaidun, Bakrun, Amrun, kesemua yang ada di waqi' ni afrad. Juz'i yang ada di waqi' ni afrad bagi makna hayawanun yang kulli. Kesemua afrad yang duduk di bawah makna kulli hayawan, bukan kesemua yang bersifat dengan sifat insan. Keinsanan iaitu berjisim, yang tumbuh, membesar, dan ada panca indera dan ada berfikir. Kan bukan kesemua afrad hayawan tu ada sifat keinsanan tu. Yang ada tu sebahagian iaitu Zaidun, Bakrun, Amrun, kesemualah yang manusia atas muka bumi ni. Jadi sebut ba'du al-hayawani insanun dengan maksud sebahagian daripada afrad bagi makna kulli. Hayawan bersifat dengan sifat keinsanan. Yang penting faham kalau qadiyah mahsurah, hukuman tu ke atas afrad, bukan ke atas maksud. Bukan ke atas maksud kulli tu, bukan ke atas makna kulli. Syakhsiah pun sama. Syakhsiah kan? Syakhsiah ni hukuman ke atas fardun wahidun, bukan ke atas makna juz'i tersebut. Zaidun qaimun, kita hukumkan ke atas Zaidun di kharij bahawasanya Zaidun ini bersifat dengan sifat berdiri. Bukan kita hukumkan ke atas maksud Zaidun di zihin kita ni. Zaidun yang kita tayangkan di zihin, kita fikirkan Zaidun hadir di zihin, makna juz'i. Adakah kita hukumkan Zaidun di zihin kita ni dengan bahawasanya ia
berdiri. Tak, sebab makna di zihin mana boleh berdiri. Berdiri itu sifat afrad di kharij. Jadi maksud qadiyah syakhsiyah tu maksud dia fardun juga, yang kita hukumkan bukan makna juz'i di zihin. Muhmalatun. Muhmalah ni hukuman ke atas afrad juga. Hukuman ke atas afrad. Bukan makna kuli. Tetapi tak bagi tahu kamiyatul afrad, sebahagian ke semua. Jadi macam tergantung ataupun mubham, tak tahu ke semua ke sebahagian. Tak sebut sur, tak sebut ba'dun, tak sebut kulun, tak sebut jamak, tak sebut wahidun, tak sebut kasirun, tak sebut mu'zamun. Jadi sebab tu nama dia muhmalatun, sebab diihmal, diabaikan daripada sebut sur. Hukuman ke atas mana? Ke atas afrad, bukan ke atas maksud ataupun makna kuli. Muhmalatun makna kuli, mahsuratun pun makna kuli, syakhsiyatun makna juz'i. Syakhsiyatun makna juz'i, zaidun hukuman ke atas fardun wahidun bagi makna juz'i di zihin. Mahsuratun makna kuli, hukuman ke atas afrad makna kuli tersebut. Kalau juz'iyatun hukuman ke atas sebahagian saja. Sebahagian yang lain tu diam, tak hukum. Contoh kita sebut ba'du al-hayawani insanun. Kita hukumkan sebahagian afrad hayawan tu insan. Sebahagian yang lain tu kita hukumkan dengan insan ke tak? Tak hukum. Dan juga kita tak hukum dengan lawan bagi insan. Kita diam. Ba'du al-hayawani insanun dengan maksud sebahagian afrad hayawan insan. Sebahagian yang lain tu kita hukumkan tak dengan sebaliknya, hukum ke tak? Tak. Kita senyap. Kita tak kata apa pun. Kan kita tak kata apa. Jadi kalau kita sebut ba'du al-insani, ba'du al-hayawani, betul lah, ba'du al-insani hayawanun. Ba'du al-insani hayawanun, qadiyah ni betul, tepat. Sebahagian insan bersifat dengan hayawan, dengan maksud sebahagian afrad insan bersifat dengan sifat kehayawanan. Betul ke tak qadiyah ni? Betul. Sebab sebahagian yang lain tu kita tak hukumkan pun dengan sebalik. Sebahagian yang satu lagi tu kita tak kata pun bukan hayawan, tak kata pun, kita senyap. Kita kata sebahagian afrad insan hayawan. Adakah maksud kita Zaidun hayawan, Bakrun tak hayawan? Tak maksud macam tu. Kita hanya maksud Zaidun hayawan, Bakrun kita tak kata apa. Kan Zaidun Bakrun ni afrad bagi hayawan. Bagi insan, Jadi kalau juz'iyatun tu hukuman ke atas sebahagian afrad, sebahagian yang satu lagi tu kita senyap. Kita tak hukum dengan sebaliknya. Kita senyap. Muhmalatun makna kuli, hukuman ke atas afrad juga. Cuma tak sebut sebahagian ke semua. Jadi dia boleh ihtimal ke semua dan sebahagian. Kan ihtimal dia tanggung, boleh bawa maksud sebahagian ataupun ke semua, di mubham. Tak tahu mana satu, sebahagian ke semua. Contoh macam al-insanu hayawanun. Al-insanu hayawanun. Afrad juga. Kan? Afrad, insan itu hayawan. Afrad bagi makna kuli insan, kita hukumkan dengan hukuman bahawasanya afrad tersebut bersifat dengan hayawan, kehayawanan. Kita tak sebut sebahagian afrad ke semua afrad. Cuma kita sebut afrad. Tak tahu semua ke sebahagian, tu muhmalah. Ulama mantiq sebut kaedah al-muhmalatu fi quwwati al-juz'iyah. Al-muhmalatu fi quwwati al-juz'iyah. Dalam Syamsiah ada sebut kaedah ni, dan kaedah ni diguna pakai dalam inilah ke semua kitab mantiq dalam kalangan manatiqah. Apa maksud fi quwwati tu? Dengan maksud
Qadiyah muhmalah ni, dia melazimi qadiyah juz'iyah. Melazimi dengan maksud, kalau ada qadiyah muhmalah, confirm ada qadiyah juz'iyah. Sebab nak banding dengan qadiyah kuliah yang tak confirm. Sebab bila kita sebut afrad insan itu adalah hayawan, confirm dah sebahagian. Confirm tak? Confirm kan? Walaupun kalau satu je pun afrad. Satu je jadi sebahagian dah. Tapi kesemua tak confirm. Semua tak confirm. Sebahagian confirm. Kan? Sebahagian confirm. Tak sebut apa sur tu, sebahagian confirm. Kesemua tak confirm. Jadi kalau macam tu, maka muhmalah ni Manatiqah sebut fi quwwati al-juz'iyah. Dengan maksud annaha tastalzimu al-juz'iyata. Dia melazimi dengan maksud dia ada, maka confirm juz'iyah tu ada. Jadi Manatiqah nak ambil hukuman yang confirm dan nak tinggalkan hukuman yang tak confirm, tak pasti. Jadi sebab tu Manatiqah letakkan muhmalah tu seolah-olah macam juz'iyah dah. Seolah-olah macam juz'iyah, iaitu sebahagian. Bila mereka sebut al-muhmalatu fi quwwati al-juz'iyah. Seolah kita sebut, bila sebut afrad bagi insan dihukumkan dengan hayawan, seolah kita sebut sebahagian daripada afrad insan dihukumkan dengan hayawan. Habis. Kemudian, sebelum masuk syarat yang 8 ni, sebelum ni kita ta'rifkan tanakuk dengan berbeza dua qadiyah pada ijab dan salab, iaitu satu mujabah dan satu salibah, dan perbezaan tersebut lizatihi, semata-mata sahaja menyebabkan berlaku perbezaan pada salah dan betul. Kan, jadi salah dan betul tu, satu qadiyah salah, satu lagi betul, disebabkan oleh satu mujabah, satu salibah, lizati. Tak ada sebab-sebab lain, iaitu khususu al-maddah ataupun satu lagi wasitah yang kita bincangkan minggu lepas. Dan kita sebut bahawasanya tanakut, perbezaan pada qadiyah tu yang ada sifat-sifat tadi, iaitu menyebabkan sidik dan kazib tu, adalah sifat bagi qadiyah. Sifat bagi qadiyah. Jadi setiap qadiyah, kata Manatiqah, tak kiralah syartiyah ke, ataupun hamliah ke, ataupun mujabah ke, ataupun salibah ke, kesemua qadiyah ni bersifatkan dengan sifat tanakut. Tu kesemua qadiyah ni, kesemua sekali yang nama qadiyah bersifat dengan sifat tanakut. Jadi hamliah tu ada tanakut, syartiyah ada tanakut, hamliah mujabah ada tanakut, hamliah mujabah syakhsiyah ada tanakut, hamliah juz'iyah salibah ada tanakut. Kan, syartiyah mujabah, syartiyah mutasilah, syartiyah munfasilah, kesemua tu ada tanakut. Ada sifat tanakut. Jadi tanakut ni sifat bagi kesemua qadiyah. Bukan terhad kepada hamliah macam dalam kitab kita ni. Dalam kitab tak sebut contoh untuk syartiyah dan tak bincang untuk syartiyah, dibincangkan yang hamliah saja. Sebab kitab ni untuk mubtadi'in. Nanti kat akas nanti ni ada qadiyah yang tak jadi akas, maksudnya tak bersifat dengan akas. Ada sebahagian, nanti kita bincang. Kalau tanakut, sifat kepada kesemua qadiyah. Jadi tanakut
perbezaan yang ada pada dua qadiyah pada ijab salab yang menyebabkan sidik satu qadiyah, kazib satu qadiyah yang lain. Kemudian Manatiqah sebut tidak akan berlaku tanakut tu melainkan kena sepakat pada 8 perkara. Kan, pada 8 perkara. Dan 8 perkara ni sebelum kita masuk, dia bukan bersifat hasar. Maksudnya bukan semata-mata ataupun sahaja 8 perkara ni. Ada lagi. Ada lagi. Jadi dalam syarah Muhammad Syakir tu sebut 8 perkara ni tamsilun faqat. Ada sebut dalam syarah tamsilun sahaja. Contoh. Sebenarnya yang sebenar kena sepakat pada kesemua perkara melainkan ijab dan salab. Satu saja kena beza, iaitu ijab salab. Satu mujabah, satu salibah. Selain tu kesemua kena sepakat. Bukan 8 saja, kesemua sekali. Kesemua perkara-perkara lain selain daripada ijab dan salab. Jadi kesimpulan, tanakut nak tahakkuk nak berlaku pada dua qadiyah, mesti khilaf tak sama qadiyah tersebut pada ijab dan salab faqat. Dengan maksud selain tu semua kena sepakat, kena ittifaq. Dalam kitab lain sebut, dalam Atar naqal daripada Insam ala Syamsiyah, Al-Insam ala Syarhi Asy-Syamsiyah, sebut situ bahawasanya Manatiqah tidak memaksudkan bila mereka sebut 8 ni, mereka tidak memaksudkan hasar. Hasar ni maksudnya takat tu ya, 8. Bukan maksud macam tu. Kemudian Atar naqal lagi daripada Syarah Tajrid oleh At-Tusi, sebut dalam tu bahawasanya Manatiqah sebut 8 ni. Kenapa sebut 8 je kan? Tak sebut yang lain-lain. Manatiqah sebut 8 ni sebab saunan anil khata'i, jaga daripada silap pada setengah orang. Silap dalam mengatakan satu qadiyah itu tanakut. Kadang-kadang silap sebab dia tak ambil kira ittifaq yang 8 ni. Maksudnya yang 8 ni yang selalu orang buat silap. Contoh Zaidun qa'imun, Zaidun laisa biqa'imin. Seorang kata yang ni tanakut. Dia tengok Zaidun qa'imun fil masjid, Zaidun laisa biqa'imin fi al-baiti. Tanakut kah? Tak tanakut. Zaid berdiri di masjid, Zaid tak berdiri di rumah. Berlawanan kah? Tak berlawan. Jadi ada orang yang silap sebab dia tak tengok dekat makan, tempat, fil masjid dan fi al-baiti. Jadi Manatiqah sebut 8 ni ala sabil sauni anil khata'i ataupun ala sabili at-tanbih, peringatan. Bukan maksud depa tu nak hasar. Bukan maksud depa nak hasar, nak kata ada 8 saja kena ittifaq, tapi hanya sekadar tambihun wa saunun anil khata'i inda ba'di an-nas. Kemudian 8 ni banyak disebut dalam kitab-kitab mantik. Jadi kebanyakan Manatiqah sebut 8. Syarat nak berlaku tanakut kena sepakat pada 8 perkara, dan masyhur disebut dalam kitab-kitab mantik yang dinamakan sebagai Al-Wahdatu As-Samanu. Al-Wahdatu As-Samanu, kesatuan ataupun kesepakatan yang 8. Sebahagian Manatiqah kata
sepakat pada dua saja, iaitu mahmul dan juga maudhu'. Seperti yang dipilih oleh Al-Fakhruddin Al-Fakhru Ar-Razi. Beliau mengatakan kena sepakat pada dua saja, bukan 8, iaitu maudhu' dan mahmul. Dan yang 8 tu dikembalikan kepada maudhu' dan mahmul. Dia rujuk ke situ. Kemudian satu lagi pendapat Al-Farabi, Al-Muallimu As-Sani ba'da Aristo. Aristo dia punya gelaran laqab Al-Muallimu Al-Awwal. Al-Farabi dia punya laqab gelaran Al-Muallimu As-Sani, guru kedua, iaitu guru kedua selepas Aristotle, sebab beliau mensyarahkan falsafah Aristotle. Menurut beliau Al-Farabi, kena sepakat tu dekat satu saja. Wahdatun, sepakat pada satu perkara saja, iaitu an-nisbatu al-hukmiyah, nisbah hukum. Nisbah hukum iaitu tempat berlaku isbat dan nafi. Maksudnya kita hukumkan maudhu' yang sama kepada mahmul yang sama pada kesemua sudut. Kita hukumkan pada maudhu' yang sama, pada mahmul yang sama, pada semua sudut. Maksudnya hukuman tu berlaku dua qadiyah tu, hukuman berlaku hukuman yang sama. Isbat sesuatu kepada sesuatu, nafi sesuatu kepada sesuatu yang sama, tak berbeza pada satu sudut pun. Jadi kesimpulan last sekali 8 tu rujuk kepada mahmul dan maudhu', kemudian last sekali rujuk kepada nisbah hukum. Hukuman berlaku ke atas satu perkara yang sama, bukan berbeza pada satu sudut pun. Disebut sebagai wahdatun fi an-nisbati al-hukmiyah, iaitu sepakat pada hukum, sabit sesuatu kepada sesuatu dan nafi sesuatu daripada sesuatu yang lain, yang sama di semua sudut. Dan yang tahqiq yang tu pendapat Farabi. Dan pendapat Farabi itu melazimi sepakat pada kesemua perkara yang lain, seperti yang kita sebut awal tadi. Bukan 8 saja. Selain 8 tu ada yang tak disebut. Contoh macam Zaidun daribun, kemudian Zaidun laisa bidaribin. Zaidun daribun dengan maksud Zaidun daribun ay amran. Zaidun laisa bidaribin ay bakran. Jadi Zaidun pukul amrun. Zaidun tak pukul bakrun. Tanakut kah? Tak tanakut, tak berlawan pun. Jadi khilaf dekat mana tu? Dekat maf'ulun bih. Kat sini tak sebut pun. 8 tak ada maf'ulun bih. 8 ni sebut dalam kitab 8 tak ada maf'ulun bih. Sedangkan kena sepakat tidak tak berlaku tanakut. Banyak lagi yang lain. Zaidun zahibun ilal madrasati masyian. Zaidun zahibun ila al madrasati, menunggang apa? Rakiban. Kan? Khilaf pada hal. Tak jadi tanakut. Zaidun pergi ke sekolah, hal keadaan Zaidun pergi sekolah tu jalan kaki. Zaidun tak pergi ke sekolah dalam hal keadaan Zaidun menunggang basikal ataupun naik motor kah. Tak tanakut pun. Kan tak tanakut, tak berlaku tanakut. Jadi kena sepakat dekat hal juga. Bukan 8 saja, 8 ni tak ada hal. Banyak lagi yang lain yang boleh kita fikirkan. Kesemua tu kena sepakat. Jadi kesimpulan last sekali, macam disebut dalam kitab-kitab dan dalam Syekh Muhammad Syakir, kena sepakat pada kesemua perkara melainkan satu saja kena ikhtilaf, iaitu ijab dan salab, mujabah dan salibah. Itu kesimpulan last sekali. Dan kita ulang balik,
menantiqah sebut 8 tu ala sabili at-tanbih wasauni anil khata', la ala sabili al-hasri. Bukan atas jalan nak kata 8 tu saja, yang lain tak payah. Sebut 8 tu untuk bagi peringatan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa la yatahaqqaqu dhalika illa ba'da ittifaqihima fi al-mawdu'i wal mahmuli wal zamani wal makani wal idafati wal quwwati wal fi'li wal juz'i wal kulli wal syarti. Nahu Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Jadi musannif akan sebut wahdat saman, kesatuan ataupun kesepakatan yang 8 yang kita bincang tadi ni. Dan kebiasaan kitab-kitab mantik mana pun selepas sebut ta'rif tanakut, maka akan sebut 8 perkara ni. Kan? 8 perkara ni. Dan tidak berlaku, tidak wujud. Wala yatahaqqaqu ay wala yahsulu, ataupun wala yujadu, tak wujud, tak berlaku, tak terhasil. Zalika, fa'il bagi yatahaqqaqu, isim isyarat balik kepada at-tanaqud. Jadi zalika tu at-tanaqud, tidak berlaku tanakut. Tidak berlaku yang demikian itu, iaitu tanakut, melainkan selepas ittifaqihima, selepas sepakat, sama. Hima tu al-qadiyataini mutlaqan, al-qadiyataini mutlaqan. Qadiyah secara mutlak, dua qadiyah secara mutlak dengan maksud nak masukkan ke semua sekali. Sama ada syakhsiyah, sama ada mahsurah, sama ada juz'iyah, sama ada kuliah, sama ada muhmalah, sama ada mujabah, salibah, hamliah, syartiyah. Kesemua tu masuk dalam hima tu, qadiyataini. Fi, pada. Jadi muta'alaq dia yatahaqqaqu, tidak berlaku tanakut pada, tidak berlaku tu pada, melainkan selepas pada. Sorry silap ni. Sepakat pada tu sepakat, sepakat tu yang pada kan, bukan yatahaqqaqu yang pada kan. Jadi ittifaq tu dia jadi muta'alaq bagi fi. Ataupun kalau bukan ittifaq, dia punya muta'alaq maujudun ba'da ittifaqihima al-mawjudi fi, yang wujud ia pada maudhu', kesepakatan yang wujud pada maudhu' ila akhirih 8. Jadi kat sini kita faham syarat 8 ni dia wajib ada pada kesemua qadiyah. Wajib. Tak kiralah syakhsiyah ke ataupun mahsurah. Syakhsiyah ataupun mahsurah, syartiyah ke, hamliah ke, kesemua ni mesti ada 8, mesti sepakat pada 8 ni. Sebab kita tafsirkan ittifaqihima, hima tu al-qadiyataini mutlaqan, dua qadiyah semata-mata. Tak kira qadiyah apa. Jadi syarat 8 ni syarat yang umum kepada kesemua qadiyah. Fi al-mawdu'i wal mahmuli, mawdu' dan mahmul, ataupun al-mahkumu alaihi, al-mahkumi alaihi wal mahkumi bih. Sebab nak masukkan sekali syartiyah. Kan nak masukkan sekali syartiyah. Syartiyah tak panggil mawdu' pun. Syartiyah panggil muqaddam. Mahmul tali kan. Waz zamani, dan zaman. Zaman masa. Wal makani, dan tempat. Wal idafati, dan idafah. Idafah tu apa? Nisbatun
la tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra. Nisbatun la tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra. La tuqalu illa bil qiyasi ila an-nisbati al-ula. Hampa ingat dah habis tu? Nak tak habis lagi. Nisbatun la tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra. La tuqalu illa bil qiyasi ila an-nisbati al-ula. Nisbatun la tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra. La tuqalu ataupun allati la tuqalu illa bil qiyasi ila an-nisbati al-ula. Nisbah idhafah tu satu nisbah. Satu nisbah. Satu kaitan, satu makna kaitan, satu perkaitan yang tidak boleh difikirkan akan dia melainkan dengan kias ataupun dengan dikaitkan, dengan dibandingkan dengan nisbah yang lain. Yang mana nisbah yang lain tu tidak boleh difikirkan juga melainkan dengan dikaitkan dengan nisbah yang pertama tadi. Kan? Kau macam mana Zaidi? Nisbah yang tidak difikirkan, tak boleh fikir, melainkan dengan dikaitkan dengan satu nisbah yang lain yang macam dia juga, iaitu yang tidak boleh difikirkan juga melainkan kena kait dengan nisbah yang pertama tadi ni. Ringkas sebut nisbatun apa Mali? Mutakarriratun. Nisbatun mutakarriratun. Tu ringkas sebut. Nisbatun mutakarriratun. Nisbah yang pi balik. Mutakarrir ni ulang ataupun ulang pi balik. Contoh macam ubuwatun dan bunuwatun. Jadi ubuwatun tu kebapaan tu nisbah ataupun kaitan, makna nisbi, makna relatif yang tidak boleh difikirkan, melainkan kena fikir sekali dengan nisbah satu lagi pasangan dia, iaitu bunuwatun. Ubuwatun kena fikir dengan bunuwatun. Bunuwatun wajib fikir dengan ubuwatun. Keanakan tu satu maksud, satu makna yang mesti wujud bersekali dengan kebapaan. Kebapaan pun satu maksud, satu makna yang makna nisbi, makna relatif yang wajib sekali dengan keanakan. Pi balik. Pi balik, pi mai, pi balik. Dia panggil nisbah macam tu idhafatun. Jadi kena sepakat juga dekat idhafah. Kalau satu tu kebapaan, satu qadiyah tu bapa, ada makna bapa. Satu qadiyah yang lain kena kebapaan juga. Silap. Satu qadiyah kena kebapaan kepada anak tertentu. Qadiyah kedua pun kena kebapaan kepada anak tertentu tersebut. Tak boleh pi anak orang lain pula. Bapa anak orang lain pula. Contoh macam apa? Zaidun abun li amrin. Zaidun laisa aban li bakrin. Ni contoh yang salah lah, tak sepakat pada idhafah. Zaidun abun li amrin. Zaidun laisa bi abin li bakrin. Tanakut ke tak? Tak tanakut. Zaidun bapa Amrun. Zaidun bukan bapa Bakrun. Tanakut ke?
tak berlawan pun. Sebab dia tak sama pada idhafah. Nisbah tu nisbah yang lain. Nisbah tu nisbah yang lain. Kebapaan kepada Amrun dan kebapaan kepada Bakrun. Tak sama tu dua idhafah yang berlainan. Kebapaan ke atas Amrun dan kebapaan ke atas Bakrun, dua idhafah yang berlainan, tak sama. Jadi kena sama dengan kita sebut Zaidun abun li Amrin, Zaidun laisa bi abin li Amrin. Amrun ibnun li Zaidin, Amrun laisa ibnan li Zaidin. Amrun ibnun li Zaidin, Amrun laisa bi ibnin li Zaidin. Boleh jadi tanakut. Patah balik. Maudhu' ni contoh macam yang tak sepakat pada maudhu'. Zaidun qaimun, Bakrun qaimun. Jadi Zaidun dan Bakrun tu maudhu' bagi qadiyah masing-masing. Tak sama. Jadi tak berlaku tanakut. Boleh betul dua-dua, boleh salah dua-dua. Kan boleh betul dua-dua, boleh salah dua-dua. Tanakut kena satu salah satu betul. Tak boleh betul dua-dua, tak boleh salah dua-dua. Kemudian pada mahmul Zaidun qaimun, Zaidun jalisun. Boleh betul dua-dua, boleh salah dua-dua. Betul dua-dua tak boleh kan? No? Betul dua-dua boleh? Tak boleh. Takkan Zaidun berdiri, Zaidun duduk. Kalau masalah lain boleh lah kan. Tapi salah dua-dua boleh. Zaidun qaimun, Zaidun jalisun. Kita kata dua-dua salah, boleh. Bi an yakuna masyian ke. Dia tak berdiri, dia tak duduk, tapi dia berjalan. Jadi tak ada tanakut, sebab tanakut ni khilaf ijab salak. Dan satu betul, satu salah. Kemudian wal quwwati wal fi'li. 1 2 3 4 5 6 7. Ni kira sekali. Wal quwwati wal fi'li kira sekali. Wal quwwati wal fi'li kira satu. Jadi ni yang keberapa ni? 4 5 6. Wal quwwati tu ai al imkani hala al adami. Al-imkani hala al-adami. Sebelum ni dah pernah bagi tahu. Fi'il tu ai al-husuli. Ai al-husuli ataupun at-tahaqquqi. Jadi quwah tu boleh, imkan tu boleh. Berkebarangkalian, imkan. Hala al-adami ketika mana tak ada. Jadi kebarangkalian ada sesuatu ketika sesuatu tu tak ada. Contoh kita sebut Zaidun qaimun ketika Zaidun tengah duduk. Zaid tengah duduk, kita kata Zaidun qaimun ai bil quwwati. Zaid berdiri bil quwwati, hal keadaan secara kuah, secara imkan. Maksudnya Zaid berdiri secara boleh berdiri ketika Zaid tak berdiri. Jadi imkan boleh berdiri ketika Zaid tak berdirilah, Adam tak berlaku berdiri. Al-imkanu hala al-adami. Sebab ketika tu tengah duduk, yang ada duduk kan, bukan berdiri. Contoh kita sebut Zaidun katibun. Ataupun kita sebutlah ana katibun, aku katibun, menulis.
Tak tulis pun, dia tengah bercakap. Ai bil quwwati. Boleh tulis. Maksudnya tak berlaku lagi tulis. Tak wujud. Adam lah tak wujud. Tapi imkan. Boleh. Maksudnya sagi selepas tu pergi tulis pula. Ketika tulis tu bil fi'li lah kan. Tu kita kata bil fi'li ni ai bil husuli. Al fi'lu ai al husulu, berlaku. Wujud ketika tu. Fi'il berlaku selepas kuah. Sesuatu yang tak ada kuah tertentu, tidak akan ada fi'il tertentu tersebut. Batu kan? Batu ada ke kuah katibun? Keberangkalian, imkan, menulis. Ada batu. Dia fikir apa-apa tak ada lah. Duk fikir tengok atas. Macam mana nak fikir ni? Tak ada fikir. Badihi. Batu tu tak ada kuah, tak ada imkan, menulis. Tak ada keberangkalian. Ketika batu tak menulis, memang tak menulis pun Adam. Ada tak keberangkalian untuk menulis bil fi'li? Tak ada. Zaidun tak ada kuah kitabah dekat dia. Zaidun, batu tu. Jadi fi'il ataupun berlaku menulis bagi batu tak mungkin akan berlaku, tak mungkin akan wujud. Contoh dalam kitab wal quwwatu tu. Dalam kitab apa? Contoh muskirun tu kah? Al-khamru fi ad-danni. Lepas tu muskirun. Kemudian al-khamru fi ad-danni laisa bimuskirin. Satu kuah, satu fi'il. Al-khamru fi ad-danni muskirun bil quwwati. Kemudian satu lagi, al-khamru fi ad-danni laisa bimuskirin ay bil fi'li. Arak yang duduk dalam tong arak. Ad-danni tu tong arak, tong sak. Arak yang duduk dalam tong tu memabukkan, menjadikan seseorang mabuk. Bil quwwati, secara kuah, secara boleh bagi mabuk. Bukan bagi mabuk la tu, ketika duduk dalam tong tu. Orang tak minum pun duduk dalam tong. Takkan bagi mabuk kot. Bagi mabuk tu satu perbuatan. Memabukkan. Tak berlaku pun memabukkan sebab tak ada orang minum. Tong tu jadi mabuk. Bukan tong jadi mabuk kan. Tong tu tak ada kuah jadi mabuk. Ada kuah jadi mabuk tong? Tak ada. Jadi muskirun tu dia sifat bagi manusia kan, bukan sifat bagi tong. Tong tak ada kuah memabukkan. Jadi mabuk. Arak dalam tong memabukkan. Ai bil quwwati. Yang ni sidik ke kazib? Sidik lah. Betul kan? Maksudnya boleh bagi mabuk. Imkan. Boleh bagi mabuk. Cumanya belum memabukkan bil fi'li bil husuli. Satu lagi qadiyah. Arak duduk dalam tong tu tidak memabukkan. Tidak memabukkan ai bil fi'li. Betul ke tak? Betul ke salah? Arak dalam tong tu. Arak dalam tong memabukkan bil fi'li. Situ bil quwwah bil fi'li. Tidak memabukkan bil fi'li. Yang bil quwwah tadi betul. Yang bil fi'li ni betul ke salah? Betul ke salah? Arak duduk dalam tong tidak memabukkan
Betul kan sebab dalam tong. Sebab duduk dalam tong. Sebab dalam tong sebab tak ada orang minum. Jadi kedua-dua tu betul ke salah? Betul. Jadi tak jadi tanakut. Sebab tanakut nak satu salah, satu betul. Jadi kena sama pada quwah tu baru jadi satu betul, satu salah. Ataupun sama pada fa'al baru boleh jadi satu betul, satu salah. Arak duduk dalam tong memabukkan bil quwati, secara kuah, secara boleh bagi mabuk. Betul? Betul kan? Kemudian arak dalam tong tidak boleh memabukkan secara kuah juga. Salah. Sebab dia ada kuah bagi mabuk. Jadi salah lah. Jadi baru berlaku tanakut kalau sepakat pada kuah. Fa'al pun samalah. Arak dalam tong memabukkan bil fi'li. Salah ke betul? Salah. Mursyid, salah ke betul? Arak dalam tong memabukkan bil fi'li. Arak dalam tong tu bagi mabuk orang. Salah ke betul? Ni salah. Ni betul ke salah? Ni mursyid? Salah tapi angguk. Jadi tanakut kat tu. Jadi tanakut. Salah. Kita pun duk fikir mana satu ni. Jadi tanakut ni. Salah lah sebenarnya, salah. Bahasa mulut je lagi kuat kot daripada bahasa isyarat kan. Kita ambil bahasa mulut lah. Salah lah kan. Kemudian satu lagi, arak dalam tong tidak membabukkan bil fi'li. Tadi yang pertamanya arak dalam tong memabukkan bil fi'li. Salah ke betul? Salah lah. Arak dalam tong tidak memabukkan bil fi'li. Salah ke betul? Betul lah kan? Baru berlaku tanakut. Kalau fa'al dua-dua, jadi apa? Jadi tanakut lah. Kalau mujabah bil quwah, salibah bil fi'li, jadi apa? Kalau mujabah bil quwah, salibah bil fi'li, jadi apa? Salah jadi dua-dua salah ke, dua-dua betul ke, satu betul satu salah? Dua-dua betul. Kalau mujabah bil fi'li, salibah bil quwah, jadi apa? Jadi apa? Try tengok jadi apa? Mujabah bil fi'li, arak dalam tong memabukkan ketika tu. Salah lah kan? Arak dalam tong tidak memabukkan secara kuah. Salah. Jadi dua-dua salah. Sajalah nak test. Wal juz'i wal kulli, yang ni yang ke berapa? Ketujuh. Tak sekali. Jadi quwah fi'al tak sekali, wal juz'i wal kulli letak sekali juga. Wal juz'i itu sebahagian lah, wal kulli itu kesemua. Contoh dalam kitab apa? Zaidun qara'a ba'da hadzal kitab. Zaidun lam yaqra' kulla hadzal kitab. Zaid baca sebahagian kitab ini. Zaid tidak baca kesemua bahagian kitab ini.
Dua-dua betul boleh, dua-dua salah pun boleh. Kalau dekat Waqi' Imam Zaid macam tu. Imam Zaid baca sebahagian. Tu kalau betul dua-dua lah. Salah dua-dua pun boleh. Bila kita tengok Zaid haram tak baca kitab, duk lena. Duk lena kan. Jadi salah dua-dua. Jadi tak ada tanakut sebab tanakut nak beza ijab salat, mujabah salibah yang menghasilkan satu salah, satu betul. Jadi kena sama pada juzuk dan pada kul. Wasyarti. Contoh dalam kitab, syarti syarat lah. Zaidi, apa contoh dalam kitab? يحل له دخول المسجد إذا كان طاهرا وزيد لا يحل له دخول المسجid إذا كان جنوبا. Zaid dibenarkan masuk masjid dengan syarat Zaid bersih, suci, tak ada hadas besar. Yang kecil boleh masuk kan. Zaid tak dibenarkan masuk masjid dengan syarat Zaid berjunub illa junuban, iza kana junuban. Iza syartiyah lah tu, iza syartiyah. Jadi syarat tak sama, tak berlaku tanakut, iaitu dua-dua tu betul. Dua-dua betul lah kan. Zaid boleh masuk masjid kalau Zaid suci, betul tu. Ikut hukum fiqah, Zaid tak dibenarkan masuk masjid dengan syarat Zaid berjunub, betul juga ikut hukum fiqah. Jadinya kedua-dua betul. Tak berlaku tanakut sebab tanakut nak beza pada ijab salat, dan perbezaan tu menyebabkan berlaku satu salah, satu betul. Jadi syarat pun kena sepakat. Jadi kesemua tu ada 8. Disebut al-wahdatu as-samanu, kesepakatan yang 8. Macam kita sebut tadi, selain 8 ni ada banyak lagi. Kan Zaidun daribun amron, Zaidun daribun bakron, Zaidun laisa bidaribin bakron. Zaid pukul amrun, Zaid tak pukul bakrun. Dua-dua boleh betul, dua-dua boleh salah. Kan? Dua-dua boleh betul, dua-dua boleh salah. Jadi tak berlaku tanakut, satu betul, satu salah. Iaitu kena sepakat juga pada maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dan lain-lain. Habis, ada soalan? Wali, ada soalan Wali? Nahu Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Ai wa zalika nahu ila akhirih. Demikian itu seperti. Jadi musannif bagi contoh untuk, ada kat situ? Nahu ada? Dekat matan. Tak ada ah? Ada? Kat matan. Nahu Zaidun katibun. Dekat lepas syarat wa syarti. Nahu Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Yang demikian itu dengan maksud dia nak bagi contoh dua qadiyah yang tahakkuk semua syarat ni, yang berlaku, yang ada semua syarat ni. Jadi sini nak bagi contoh dua qadiyah yang berlaku tanakuk lah. Contoh Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Jadi kat situ sepakat pada 88 tu dan ikhtilaf pada mujabah dan salibah. Zaidun katibun mujabah, Zaidun laisa bikatibin salibah. Jadi musannif datangkan contoh bagi qadiyah yang syakhsiyah. Qadiyah hamliyah syakhsiyah. Kan musannif bagi contoh qadiyah hamliyah syakhsiyah. Sebab apa? Sebab paling mudah. Sebab paling mudah. Habis dekat tu.
Selepas ni musannif akan bincangkan tanakut pada jenis-jenis qadiyah menurut maudhu'. Musannif akan bincangkan tanakut pada jenis-jenis qadiyah menurut maudhu'. Dengan maksud musannif akan bincangkan tanakut pada syakhsiyah, tanakut pada mahsurah, juz'iyah dan juga kuliah, dan juga tanakut pada muhmalah. Musannif mulakan dengan menyebut tanakut pada mahsurah. Qala wa naqidu. Situ fa ke wa? Wa. Sini fa. Lepas tu ni nuskhah lain tengok wa jugalah. Tengok macam banyak wa bukan fa. Wa naqidul mujabati al-kulliyati innama hiya as-salibatul juz'iyatu ka qaulina kullu insanin hayawanun wa ba'dul insani laisa bihayawanin. Wa naqidus salibatil kulliyati innama hiyal mujabatul juz'iyatu ka qaulina la syai'a minal insani bihayawanin wa ba'dul insani hayawanun. Wal mahsuratani la yatahaqqaqu at-tanaqudu bainahuma illa ba'da ikhtilafihima fil kamiyati li'anna al-kulliyataini. Dekat situ dululah. Dekat situ dulu. Yang kita baca tadi ni, musannif sebut tanakut pada mahsurah. Tanakut pada mahsurah. Musannif tak sebut tanakut pada syakhsiyah. Dan musannif tak sebut tanakut pada muhmalah. Kenapa musannif tak sebut tanakut pada syakhsiyah? Sebab musannif dah cukup dengan misal yang sebelum ni. Musannif cukup dengan misal yang musannif bagi sebelum ni. Jadi dah ada isyarat dekat situ tanakut pada qadiyah syakhsiyah. Kemudian musannif tak sebut secara jelas soreh tanakut pada muhmalah. Tak ada sini, tak sebut. Apa sebab? Sebab dia kita sebut dah tadi, iaitu al-muhmalatu fi quwwati al-juz'iyah. Muhmalah pada maksud ataupun kira kita masukkan sekali dalam juz'iyah. Jadi sebut juz'iyah tu masuk sekalilah dengan muhmalah. Sebelum masuk matan ni, huraikan, bagi tahu dulu bahawasanya tanakut pada mahsurah ada tambahan syarat ikhtilaf. Daripada tanakut pada makhsusah. Pada makhsusah, ikhtilaf tu pada ijaz salab faqat. Yang lain kesemua kena sama, wajib. Pada mahsurah, ikhtilaf pada ijaz salab juga, tambah satu lagi iaitu ikhtilaf pada kam. Pada mahsurah. Syakhsiyah tak ada lah ikhtilaf pada kam. Apa sebab? Mali. Apa sebab syakhsiyah tak ada ikhtilaf pada kam? Tak sebut syarat ikhtilaf pada kam. Sebab afrad memang satu je. Bukan ada sebahagian dan semua. Kan? Tak ada sebahagian semua. Kalau ada sebahagian semua, wajib beza tu. Satu kena sebahagian, satu kena semua. Ikhtilaf pada kam. Jadi qadiyah mahsurah, juz'iyah dan kuliah tu wajib ikhtilaf pada dua poin, dua perkara, iaitu yang pertama pada ijaz salab, yang ni yang utamalah. Yang kedua tambahan ikhtilaf pada kam. Jadi kalau satu qadiyah juz'iyah
dia mesti tanakut dengan kuliah. Kalau satu tu kuliah, satu lagi kena juz'iyah. Campak dengan mujabah salibah. Satu mujabah, satu lagi kena salibah. Satu salibah, satu lagi kena mujabah. Itulah pada ijaz salab. Jadi kalau macam tu, kalau mujabah kuliah, dia punya tanakut salibah juz'iyah. Kan? Mujabah kuliah, dia punya tanakut salibah juz'iyah. Mujabah kuliah. Kalau mujabah juz'iyah, tanakut dia dengan salibah kuliah. Dan begitulah seterusnya. Jadi kata musannif kat sini wa naqidu al-mujabati al-kulliyati, dan naqid. Naqid tu apa? Naqid tu ai al-qadiyatu al-mutanaqidatu. Dalam kitab mantiq sebut naqidun. Cukup. Syai'un yatasifu bi at-tanaqud lah naqid tu. Ai dengan maksud al-qadiyatu al-mutanaqidatu li al-mujabati al-kulliyati. Jadi naqid kat sini dengan maksud al-qadiyatu qadiyah al-mutanaqidatu, yang tanakut, yang berlawanan dengan berlawanan tanakut bagi mujabah kuliah. Bagi qadiyah mujabah kuliah adalah innama hiya as-salibatu al-juz'iyatu. Innama tu adatu al-hasri. Maksudnya nak hasar, maksudnya nak tentukan, nak khususkan mujabah kuliah tu satu saja, tentu satu saja dia punya naqid, dia punya qadiyah yang bertanakut dengan dia, iaitu as-salibatu al-juz'iyatu. Mujabah kuliah dia punya tanakut salibah juz'iyah. Qadiyah yang bertanakut bagi mujabah kuliah adalah qadiyah salibah juz'iyah. Dalam kitab mantiq sebut naqidun dan aslun. Naqidun dan aslun tu istilah dalam bab tanakut. Nanti dalam bab akas ada aksun dan aslun. Aslun tu qadiyah yang kita tengok lah, yang kita nak cari dia punya qadiyah yang bertanakut dengan dia, kita panggil aslun. Jadi kalau Zaidun qa'imun, yang ni aslun. Kemudian kita cari dia punya tanakut, dia punya qadiyah yang bertanakut, iaitu Zaidun laisa biqa'imin. Zaidun laisa biqa'imin jadi naqidun. Zaidun qa'imun aslun, Zaidun laisa biqa'imin naqidun. Bagi aslun tadi. Istilah lah, istilah aslun dan naqidun. Jadi dalam akas ada aslun dan ada aksun. Jadi aslun tu qadiyah yang asal yang kita tengok. Aksun tu qadiyah yang berakas dengan qadiyah asal. Contoh. Kaqaulina ay wazalika, kaqaulina demikian itu seperti perkataan kita ke semua insan itu hayawan. Yang ni aslun. Kan? Sebab yang ni apa ni? Kullu insanin hayawanun apa? Mujabah kuliah. Kullu insanin hayawan jadi mujabah kuliah. Sebab apa mujabah? Sebab tak ada adat salab. Tak ada laisa kan? Sebab apa kuliah? Sebab ada sur yang menunjukkan kamiyatul afrad kullun. Iaitu sur dia apa kat sini? Sur dia dekat sini kullu tu lah. Wa ba'dul insani laisa bihayawanin, sebahagian insan bukan hayawan, yakni naqidun. Jadi qadiyah wa ba'du al-insani laisa bihayawan naqidun bagi aslun, iaitu mujabah kuliah dekat sini. Qala wa naqidu salibatil kulliyati innama hiyal mujabatul juz'iyatu. Kaqaulina la syai'a minal insani bihayawanin wa ba'dul insani hayawanun. Dan naqid bagi salibah kuliah ay al-qadiyatu al-mutanaqidatu li as-salibati al-kulliyati.
qadiyah yang bertanakut dengan qadiyah salibah kuliah adalah mujabah juz'iyah. Seperti perkataan kita la syai'a minal insani bihayawanin, yang ini salibah kuliah. Sebab ada adat salab kat situ dan ada sur kulli. La syai'a tu sur apa? Sur kulli yang salab. La syai'a. Tidak ada satu pun daripada insan itu hayawan. Wa ba'dul insani hayawanun, yang ini mujabah juz'iyah, yang jadi naqid bagi salibah kuliah yang kita sebutkan awal tadi. Habis, ada soalan? Qala wal mahsuratani. Setengah matan sebut fal mahsuratani. Setengah sebut fal mahsuratu. Ataupun wal mahsuratu. Tapi dengan maksud al mahsuratani. Itu maksud sebab kita nak tengok dekat dua qadiyah mahsurah. Dua qadiyah mahsurah. Nak banding sebab nak tengok tanakut kena ada dua lah. Disebut wal mahsuratani. Kalau sebut fa, maka dia jadi tafraq. Tafraq kepada wa naqidu al mujabati al kulliyati ila akhirih tadi, sebelum masuk wal mahsurat fal mahsuratani. Maksudnya jika engkau telah ketahui bahawasanya naqid mujabah kuliah itu salibah juz'iyah dan naqid salibah kuliah itu mujabah juz'iyah, maka aku katakan kepadamu bahawasanya al-mahsuratani la yatahaqqaqu ila akhirih. Macam kesimpulan lah, tafraq ni macam kesimpulan. Oleh itu. Macam oleh itu ataupun maka. Kalau guna fa tafraq, maka dia punya ayat kat sini masuk elok. Ayat kat sini masuk dengan elok. Kalau guna waw, ada kritik. Ada kritikan. Dengan disebut bahawasanya dalam kitab Al-Kati sebut, syarah asal Al-Kati, sepatutnya wal mahsuratani ni kena duduk dulu awal, sebelum ayat wa naqidu al-mujabati al-kulliyati ila akhirih. Sebab apa? Kena sebutlah dulu mahsurah tu kena ada ikhtilaf pada kam. Kan? La yatahaqqaqu at-tanaqudu bainahuma ila ba'da ikhtilafihima fil kammiyati. Kena sebut tu dulu baru boleh habaq. Maka naqid mujabah kuliah itu salibah juz'iyah. Naqid salibah kuliah mujabah juz'iyah. Tu kalau guna waw kat sini, wal mahsuratan. Sebab habaq dulu dia punya hukum, dia punya syarat, yang tambahan tu baru nyatakan mujabah kuliah tu apa naqid dia, salibah kuliah apa dia punya naqid, selepas dah tahu bahawasanya kena khilaf pada kam. Tapi kalau guna fa ni tak apalah kan. Maksudnya musannif nak bagi dulu hukum, nak habaq siap-siap dulu mujabah kuliah ni salibah juz'iyah dulu, dia punya tanakut, dan salibah kuliah dia punya naqid adalah mujabah juz'iyah. Selepas tu baru musannif bagi oleh itu fa kan, kalau guna fa. Oleh itu maka baru dia habaq bahawasanya tanakut pada mahsurah mesti berbeza pada kam. Sebab apa? Sebab dia sebut tadi ni naqid salibah kuliah apa, naqid mujabah kuliah apa. Tak apalah, ala kulli halin yang wajib kita tahu macam kita sebut tadi, mahsurah wajib ada tambahan syarat, iaitu ikhtilaf pada kam ataupun al-kammiyah. Satu ba'dun, satu kena kullun. Tak boleh sama dua-dua. Tidak tak jadi tanakut. Jadi benda lain sekali. Jadi apa? Jadi benda lain. Jadi tudad ke, jadi dukhul tahta tudad ke. Jadi benda-benda tu. Tanakut ni wajib ikhtilaf pada dua tu boleh jadi tanakut. Dia jadi lawan yang jenis lain kalau tak sama pada kam.
fal mahsuratani ataupun wal. Maka dua qadiyah mahsurah, tak kiralah juz'iyah ke kuliah, dan juga masuk kat sini muhmalah kan. Setengah syarah sebut wal mahsuratani sarihan au hukman, sarih ataupun pada hukum mahsurah, iaitu muhmalah. Sebab nak masukkan muhmalah sekali, sarihan au hukman, secara jelas sarih ataupun secara hukum dihukumkan dengan hukuman juz'iyah, iaitu muhmalah. Jadi mahsuratani kat sini ada juz'iyah, ada kuliah dan ada muhmalah, ada 3 kat sini. La yatahaqqaqu, tidak berlaku at-tanaqudu, tanaqud, bainahuma, di antara kedua-duanya mahsurah tadi ni, melainkan selepas ikhtilafihima, selepas tidak sama khilaf kedua-dua mahsurah tadi ni pada kam, yang terdapat pada kam, melainkan selepas tak sama yang terdapat pada kam. Li'annal kulliyataini, yang tu nak bagi taklil setakat situ dulu. La yatahaqqaqu sampai fil kamiyati, nak bagi tahu bahawasanya syarat pada mahsurah ada tambahan daripada makhsusah, iaitu ikhtilaf pada kam. Jadi secara umum tanaqud tu kena khilaf pada mujabah salibah. Tu umum dengan maksud masuk ke semua qadiyah, sama ada syakhsiyah ataupun mahsurah ataupun muhmalah. Kemudian kalau yang syakhsiyah cukup dengan khilaf pada ijab salak. Kemudian kalau mahsurah dan muhmalah tak cukup, tambah satu lagi iaitu khilaf pada kam. Jadi musannif sebut la yatahaqqaqu ni nak isyarat, nak bagi tahu mahsurah ada tambahan satu syarat lagi. Sebelum ni musannif duk bagi contoh syakhsiyah, sebab nak bagi tahu kata cukup dengan syarat tu saja. Syarat apa? Ikhtilaf pada ijab salak. Dan sebenarnya macam Nahabak tadi, kalau kita dah tahqiq dia punya takrif, dengan automatik kita akan nampak bahawasanya wajib ikhtilaf pada kam, dan juga wajib bersamaan pada kesemua selain kam dan juga ijab salak kan. Sebab kalau tak ikhtilaf pada kam, dia takkan berlaku yaqtadi tu. Yaqtadi li zatihi sinqa ahadihima wa kadhiba al-ukhra, takkan jadi tu. Dia takkan berlaku, takkan menyebabkan ikhtilaf ijab salak tu satu salah satu betul. Kalau tak kalau tak berlaku ikhtilaf pada kam, dan juga kalau tak sama pada wahdat samaniyah tu, wahdat saman, kalau tak sama maka takkan berlaku tanaqud juga. Dia la yaqtadi juga. Sebab tu kalau tengok takrif, kalau faham betul-betul, maka kita akan faham perbahasan tanaqud. Ada soalan? Selepas ni nak bincang taklil, nak bincang sebab kenapa yang la yatahaqqaqu at-tanaqudu bainahuma illa ba'da ikhtilafihima fil kamiyati. Nak bagi sebab. Ada soalan? Nak nama ni kan, mujabah kuliah ataupun juz'iyah, salibah juz'iyah, boleh tak terbalik macam salibah juz'iyah, salibah juga? Boleh. Setakat ni tahu boleh lah, tak tahu lah kalau tak boleh. Boleh rasanya. Boleh kot. Ada satu lagi sebenarnya kena khilaf, tapi tak bincang sini. Kalau kitab mantik yang lebih panjang,
lebih besar. Akan bincangkan pembahagian qadiyah ikut jihah, iaitu qadiyah muwajjahah, qadiyatun muwajjahatun. Kena khilaf juga pada jihah tu, tak boleh sama. Dan sebutlah nak bagi bunga kan, tapi tak bincang kan. Darurah kena khilaf dengan imkan. Satu darurah, satu kena imkan. Tak boleh sama darurah dua-dua, tak boleh. Tidak, tak jadi tanakut. Jadi kesimpulan ada khilaf. Khilaf ni ada 3 lah. Ijab salab, lepas tu kam, lepas tu jihah. Kalau qadiyah tu muwajjahah. Qadiyah muwajjahah ni antara tajuk yang ni juga yang susah. Tapi boleh je nak faham kan. Sebab masuk mukarrar kuliah kan, tahun 2. Tak faham tak boleh jawab exam. Tapi kadang-kadang hazaf mukarrar kan. Jadi tak masuk exam, jadi tak faham juga. Qala li anna al-kulliyataini qad takzibani ka qaulina kullu insanin katibun wala syai'a minal insani bikatibin wal juz'iyataini qad tasduqani ka qaulina ba'dul insani katibun wa ba'dul insani laisa bikatibin. Musannif, ayat musannif ni nak bagi taklil bagi ayat sebelum la yatahaqqaqu. Kan musannif sebut sebelum ni tidak berlaku tanakut di antara 2 mahsurah, melainkan selepas khilaf 2 mahsurah tu pada kam. Tu satu ayat, satu hukum. Li'anna al-kulliyatani ila akhirih, nak bagi sebab kenapa musannif hukumkan macam tu. Kenapa musannif habaq macam tu, apa sebab dia. Kenapa yang kata tanakut takkan berlaku pada mahsurah melainkan kerana ikhtilaf pada kam? Sebab dia li'anna al-kulliyatani ila akhirih. Ai wa dzalika li'anna, yang demikian itu disebabkan bahawasanya 2 qadiyah kuliah, satu mujabah, satu salibah lah kan. Sebab tanakut kena satu mujabah, satu salibah. Kita nak tengok sini sebab kenapa dua-dua tu kena satu kuliah, satu mujabah. Satu kuliah, satu juz'iyah. Bagi inilah, bagi mujabah salibah tu bagi lain lah kan. Cuma nak tengok sebab dekat kam tu. Qad takzibani, boleh jadi dua-dua salah. Kadang-kadang dua-dua salah. Jadi qad tu tufidu apa? At-taqlil. Boleh jugalah taklil ataupun taksir. Sebab tak pasti mana banyak. Tak pasti belah mana banyak. Atau boleh je taklil pun boleh. Sebab nak bagi contoh ada setengah qadiyah yang dua-dua tu salah. Jadi cukup contoh tu dengan sikit. 2 qadiyah kuliah. Maksudnya kat sini tak sama sama pada kam. Sama pada kam. Aslun dan naqidun sama pada kam. Dua-dua kulun. Dia kata 2 qadiyah kuliah boleh jadi ataupun kadang-kadang salah dua-dua. Takzibani, dua-dua salah. Tak berlaku lah tanakut dua-dua salah. Contoh, jadi dia nak bagi contoh yang 2 qadiyah kuliah yang dua-dua salah. Contoh dia, demikian itu seperti perkataan kita kesemua insan itu katib dan tidak ada satu pun daripada kalangan insan itu katib. Dua-dua salah ni. Kena tambah ai bil fi'li tu. Kullu insanin katibun bil fi'li. Wala syai'a minal insani bi katibin ai bil fi'li. Sebab kalau bil quwwati tak jadi. Bil quwwah ni lah jadi tanakut lagi. Kesemua insan katib, semua insan menulis. Tengah menulis bil fi'li. Tidak ada satu pun insan tengah menulis. Kesemua insan atas dunia ni tak menulis.
Hukum adat kata mesti ada juga seorang dua kan. Takkan ke semua sekali atas planet bumi ni tak menulis. Bil fi'li kan. Jadi dua-dua tu salah. Jadi bila dua-dua salah tak berlaku tanakut. Jadi sebab tu Manatiqah syaratkan kena khilaf juga pada kam. Kita sebut macam mana? Kat sini tukar salah satu jadi sebahagian. Kan tukar jadi apa? Bil fi'li. Betul ke salah tu? Betul. Satu lagi. Tukar ba'dun pada salah satu tu. Nak tukar yang pertama ke yang kedua? Tukar ba'dun je lah. Yang mujabah salibah tu elok dah. Ba'dun nak letak yang kat pertama ke kat kedua? Jadi ba'du insanin katibun bil fi'li. Betul salah? Betul lah kan? Sebahagian insan menulis sekarang ni bil fi'li. Tidak ada seorang pun daripada kalangan insan menulis pada waktu ni. Salah. Salah kan? Kau betul? Salah lah. Jadi satu betul, satu salah. Baru berlaku tanakut. Jadi kat sini ni macam mana yang boleh jadi apa salah dua-dua? Sebab dia madah yang salah dua-dua. Sebab madah dia tu madah yang salah dua-dua. Kadang-kadang boleh juga qad tasduqu ihdahuma wa takzibu al-ukhra. Boleh? Try bagi terbalik. Insan dan katib tu bagi terbalik. Kullu katibin insanun. La syai'a minal katibi bi insanin. Jadi apa? Tengok. Terbalik maudhu' mahmul. Kullu katibin insanun. Betul salah? Betul lah. Setiap yang katib tu mesti insan. Mestilah kan. Takkan salah pula. Satu lagi. Tidak ada seorang pun katib insan. Salah. Jadi satu betul, satu salah. Tanakut. Mujabah salibah. Kemudian satu salah, satu betul. Tanakut lah. Kenapa boleh jadi tanakut? Kita sebut sebab khususu al-maddah. Khususu al-maddah. Wasitah khususu al-maddah. Yang contoh kat sini dia beri contoh yang dua-dua salah. Sebab madah yang ni yang tak khusus. Madah yang memang salah. Dia punya ni, dia punya dobek. Dua kuliah tu dua-dua salah. Jikalau maudhu' a'am daripada mahmul. Maudhu' lebih umum daripada mahmul, maka jadi dua-dua salah. Kalau satu salah, satu betul itu maudhu' dia tu akhas minal mahmul. Maudhu' lebih khusus daripada mahmul. Katib tu lebih khusus daripada insan. Sebab insan ada yang katib, ada yang tak katib. Bil fi'li lah, bukan bil quwah. Kalau bil quwah semua sekali. Dia tak jadi akhas a'am, dia jadi musawah, tasawi. Sini bil fi'li. Jadi kalau maudhu' lebih umum daripada mahmul, maka dua-dua salah. Kalau maudhu' lebih khusus daripada mahmul,
Satu betul, satu salah. Jadi khususu al-madah dekat sini ni, madah yang khusus, madah yang ni. Maudhu' dia tu lebih khusus daripada mahmul. Tu khususu al-madah. Jadi kat sini ada sesuatu yang lain selain daripada ikhtilaf pada ijaz salat dan ikhtilaf pada kam menyebabkan berlaku satu salah satu betul. Jadi tak panggil tanakut. Tak jadi tanakut. Baik. Qala wal juz'iyataini qad tasduqani. Dan dua qadiyah yang juz'iyah, maksudnya mujabah juz'iyah dan salibah juz'iyah. Dan juga masuk muhmalah, mujabah, muhmalah, juz'iyah. Sebab muhmalah tu fi hukmi al-juz'iyah ataupun fi quwwati al-juz'iyah. Qad tasduqani, kadang-kadang betul kedua-dua, jadi tak jadi tanakut sebab dua-dua betul. Tanakut nak satu betul, satu salah. Demikian itu seperti perkataan kita sebahagian insan katib, sebagai insan bukan katib. Dua-dua betul. Sebahagian insan katib, ai bil fi'li juga. Ai bil fi'li. Beberapa orang insan katibun atas dunia ni. Sebahagian insan yang lain tidak menulis atas dunia ni. Bil fi'li sekarang. Dua-dua betul Malik? Sebab apa dua-dua betul? Sebab dia pakai madah yang dua-dua betul. Sebenarnya boleh jadi qad, kan, qad tasduqani wa qad tasduqa ihdahuma wa qad tasduqu wa qad tasduqu ihdahuma wa takzibu ukhra. Jadi tanakut. Tak jadi tanakut lah, tapi jadi satu salah tu betul. Bila mana kita terbalikkan macam tadi, insan dan katib try terbalik, jadi apa? Try tengok dulu. Sebahagian katib insan. Apa dia? Kalau ba'dul katib insan kita hukum tu betul ya. Hukum setengah sebahagian. Ba'dul katibi insanun. Betul ya. Betul. Habaq dah tadi. Hak tadi ni, habaq tadi. Maksudnya sebab kita hukum setengah yang lain kita senyap. Kita tak kata pun sebahagian yang satu lagi tu tidak insan. Faham ke tak yang tu? Kalau qadiyah juz'iyah tu kita hukum ke atas sebahagian afrad. Sebahagian yang lain tu kita tak hukumkan dengan apa-apa. Jadi sebahagian afrad kita hukumkan dengan mahmul tertentu, kita sabitkan. Sebahagian yang lain tu kita tak kata apa pun. Kita tak kata dia ada mahmul yang kita sebut yang awal tadi ataupun tidak. Jadi satu salah satu betul lah. Ba'dul katibi insanun, betul. Betul ke salah? Sebahagian daripada katib tu yang menulis tu adalah insan. Betul ke salah? Betul. Sebahagian yang lain insan ke tak? Insan juga lah. Cuma kita tak habaq, kita buat tak tahu, kita tak hukum, kita tak ambil tahu. Dan kita tak kata pun sebahagian yang lain tu bukan insan, tak kata pun. Ni maksud qadiyah juz'iyah tu, maksud dia. Hukum ke atas sebahagian yang tertentu, sebahagian yang lain tu kita senyap. Kita tak kata pun hukuman yang sebalik kepada dia. Jadi ba'dul insani katibun, betul. Ba'du al-katibi insanun, betul. Satu lagi, ba'du al-katibi laisa bi insanin, betul. Salah. Jadi khususu al-madah tu untuk satu betul satu salah adalah maudhu' kena apa? Macam tadi ya. Akhas, maudhu' kena akhas daripada mahmul. Baru jadi satu salah satu betul.
Kalau maudhu' a'am daripada mahmul, lebih umum daripada mahmul, jadi dua-dua betul. Maka tak ada tanakut. Jadi jelas kat sini tanakut salah satu betul, itu pada setengah yang setengah yang mahsurah, bukan disebabkan oleh ijaz salat semata, tapi masuk campur dengan madah tertentu. Sebab ada sebahagian madah yang tak jadi, sebahagian saja jadi. Saya kenapa dalam contoh kan kena kaitkan dengan idol kan? Kenapa kita kena kaitkan idol kan? Kalau kita tak kaitkan mana-mana, kuat tu bisa dia boleh dia. Jelas lagi ihtimal ni bil quwah. Ihtimal quwah tak jadilah sini, tak jadi. Bil fi'li itu kait dalam Syarah Alish Al-Maliki, dia kait dengan bil fi'li. Habis tanakut takat ni. Selepas ni akas. Ada soalan. Sejam 36 minit. Awal dah pula ni. Ada Muhsin. Allah. Lepas ni kita cuti kan. Ni kelas last sebelum cuti. Itu study untuk exam. Lepas ni pulun tutur lah pula kan. Jadi medan tutur lah pula ni. Betul Ihsan, betul Kemah. Ada lagi soalan? Hasnul ada soalan? Kami lah. Terjemah mudah tu kuantiti. Tapi bukan dengan maksud 1, 2, 3. Bukan maksud 1, 2, 3, 4. Tapi dengan maksud sebahagian dan semua. Kami dengan maksud sebahagian ataupun kesemua. Sebab tu anda malah sebut kuantiti. Anda sebut kamiah juga lah. Kadang setengah benda tak payah terjemah pun. Cukup dengan faham. Faham, lepas tu sebut yang asal. Takut terjemah tadi, takut silap faham pula. Sebab kamiah tu nak habaq sebahagian ke kesemua je. Yang tu je nak habaq. Bukan habaq ada berapa kan. Kan kuantiti tu berapa kan, nombor. Bukan habaq bilangan pun. Takkan kamiah nak terjemah bilangan. Tak boleh terjemah bilangan. Nak terjemah apa tak tahu. Kepungan, menjelaskan kepungan afrad. Sama ada kepung tu kesemua ataupun kepung sebahagian. Lagi ada soalan lain? Dekat apa? Syartiyah. Ada? Masuk semua sekali? Tanakuk ni masuk syartiyah semua? Munfasilah, muttasilah. Syartiyah. Dalam tu ada tak? Syarah tu tak ada. Dalam Zakaran Sori sebut wa misalu asyartiyataini. Misal syartiyataini yang tanakut. Dua qadah syartiyah yang tanakut. Kullama kanal insanu katiban fal himaru nahiqun. Tu satu qadah syartiyah muttasilah kan. Dia punya tanakut laisa kullama kanal insanu katiban fal himaru nahiqun. Tu dia punya tanakut. Sama lah kira pada ni no. Pada kam.
Sebab kullama dengan kullama sama berdekam. Tak sama pada mujabah salibah saja. Ni sebab dua-dua kullama sini. Sat. Sama ni tak sama berdekam lah. Laisa kullama tu sur sebahagian, bukan semua. Laisa kullama tu tidak semua dengan maksud sebahagian lah. Sebahagian tidak. Silap. Itu satu contoh. Untuk yang muttasilah. Yang mufassilah dalam Syekh Zakaria Ansari pun tak ada. Tapi dalam hasyiah adalah. Dalam hasyiah ada sebut. Tengok hasyiah kalau nak tengok. Dia punya contoh. Ini bagi contoh yang syartiyah muttasilah. Lepas tu nanti perbahasan panjang sikit yang syartiyah ni. Ada juga dia punya tambahan. Dia ada perbahasan lain. Sebab syartiyah ni dia lagi kompleks. Kan syartiyah ni dia macam tambah daripada hamliah kan. Dia dua hamliah jadi syartiyah. Dia ada syarat-syarat lain lagi. Biasa kitab mubtadi'in tak sebutlah tanakut yang syartiyah. La yaliqu bil makam. Bil maqam. Bil makam pula. La yaliqu bil maqami. Tak sesuai, tak layak dengan maqam mubtadi'in. Lagi ada soalan lain? Yusri faham? Ihsan faham? Ilyas faham? Ilyas ngulang banyak kan? Ngantuk tengok. Masak. Tadi masak. Masak sampai penat. Kalau tak ada, kita tangguh. Jadi selepas ni kita bincang bab akas lah. Selepas cuti. Selepas exam. Selepas akas, kias. Lepas tu habis. Sebut je tapi lambat je nak habis pun. Sebut ni. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. أمة عظيمة تنتظركم